Baiklah, selamat petang semua. Sebelum cikgu meneruskan sesi kita pada petang ini, ingin cikgu memperkenalkan diri cikgu dahulu ya. Baiklah, nama cikgu ialah Cikgu Lesa Anak Jaung. Cikgu berbangsa Bidayuh dan asal cikgu ialah dari Padawan. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan taklimat kita pada petang ini ya. Baiklah, cikgu ingin kongsikan kepada pelajar-pelajar sekalian mengenai kumpulan wang amanah pelajar miskin atau dengan singkatannya KUAM. KUAM merupakan bentuk bantuan dana wang yang dikhususkan kepada pelajar-pelajar miskin bagi membantu meringankan beban pelajaran mereka. Sistem ini merupakan sebahagian daripada sistem yang diperkenalkan daripada KPM kepada guru atau pelajar bagi memudahkan aktiviti-aktiviti di sekolah. Baiklah, kita lihat pula pengenalan kepada KUAM ya. Kumpulan wang amanah pelajar miskin telah diperkenalkan pada tahun 2003 di bawah nama Tabung Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin. Baiklah, apakah tujuan KUAM ini? Ia bertujuan memberi bantuan kepada pelajar di bawah pendapatan garis kemiskinan dengan singkatan PGK Nasional semasa kategori miskin dan miskin tegar supaya tidak tercicir dalam persekolahan dan dapat meneruskan pendidikan di sekolah. Dari mana pula tabung ini memperolehi peruntukannya? Okey, tabung ini telah memperolehi peruntukan daripada Kementerian Kewangan Malaysia dan sumbangan wang awam bagi mengelakkan murid miskin di sekolah kerajaan, bantuan kerajaan tercicir daripada pencapaian akademik. Seterusnya, kita lihat pula punca kuasa penggunaan data. Murid yang dikategorikan sebagai penerima bantuan KUAM adalah ditetapkan dari sumber berikut. 1. Data IKC miskin dan miskin tegar. 2. Data sedia ada, iaitu DSA permohonan sekolah. Yang ketiga, data murid orang asli, iaitu DMOA miskin dan miskin tegar. Baiklah, kita teruskan dengan syarat kelayakan bantuan KUAM 2021. Antara kriteria kelayakan bantuan KUAM adalah seperti berikut ya. Yang pertama, pelajar warga negara Malaysia yang bersekolah di semua SK dan SBK berdasarkan catatan dalam sijil kelahiran. Yang kedua pula, pelajar tahun 1 hingga tingkatan 5 di SK dan SBK. Yang ketiga, KIR atau Ketua Isi Rumah yang berdaftar dengan sistem IKC dan disahkan berada pada pendapatan garis kemiskinan iaitu PGK, Nasional Miskin dan Miskin Tegar sahaja. Seterusnya yang keempat, PIR atau pendapatan isi rumah untuk murid IKC, DSA atau data sedia ada dan DMOA atau data murid orang asli adalah berdasarkan PGK nasional semasa. Seterusnya, kelayakan yang terakhir iaitu yang kelima.
Murid yang telah menerima beasiswa atau bantuan persediaan ke sekolah berbentuk kewangan atau apa-apa bantuan daripada mana-mana pihak adalah layak dipertimbangkan untuk menerima bantuan KUAM jika memenuhi kriteria kelayakan. Baiklah, seterusnya kita lihat pula apakah jenis dan kadar bantuan KUAM. Berikut adalah jenis dan kadar bantuan KUAM. Baiklah, jenis bantuan. Yang pertama, bantuan am persekolahan. Yang kedua, bantuan kecemasan. Kadar bantuan pula terbahagi kepada dua kategori. Kategori yang pertama, untuk sekolah rendah. Yang kedua pula untuk sekolah menengah. Bagi murid-murid sekolah rendah, kadar yang akan diterima bagi bantuan am persekolahan iaitu sebanyak RM100. Manakala kadar yang diterima untuk bantuan kecemasan pula sebanyak RM300. Seterusnya, kadar bantuan yang diterima oleh pelajar sekolah menengah ialah sebanyak RM150 untuk bantuan am persekolahan. Manakala untuk bantuan kecemasan pula, kadar yang diterima ialah sebanyak RM300. Sekarang kita lihat pula kategori murid penerima ya. Okey. Untuk bantuan am persekolahan, murid penerima ialah tahun 1 hingga tingkatan 1. Untuk bantuan kecemasan, murid penerima ialah tahun 1 hingga tingkatan 5. Saya rasa setakat ini sahaja perkongsian mengenai bantuan KUAM daripada cikgu. Kalau ada silap dan salah, tolong maafkan ya. Dengan itu, cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih semua.